Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Karl Marx akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Krisis Penerbangan Pesawat MH17. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Khairul Azril, Muhammad Azrizal, Nur Rabiatul Adawiyah, Nur Hazwani dan Ifah Nur Syafiqah. Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Hazwani Abu Bakar dan saya akan memulakan pembentangan dengan kajian kes. Pada 17 Julai 2014, berlakunya satu tragedi yang telah membawa kesedihan kepada rakyat Malaysia. Berlakunya satu tragedi iaitu pesawat MH17 telah terhempas. Pesawat MH17 pada ketika itu dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dan dikabarkan ditembak jatuh dan terhempas di kawasan Ukraine yang tengah bergolak berhampiran dengan sempadan Rusia. Insiden ini telah mengorbankan 280 penumpang dan 15 anak kapal. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kronologi kejadian. Insiden ini berlaku kira-kira pada pukul 11 malam pada hari Khamis bersamaan dengan 19 Ramadan 1435 Hijrah. Pada pukul 10.15 malam, MAS menerima makluman daripada trafik kawalan udara Ukraine dan menyatakan bahawa mereka telah putus hubungan dengan pesawat MH17. Menurut berita antarabangsa, bangkai pesawat MH17 ditemukan di kawasan perkampungan Grobovo, Ukraine yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak dan berdekatan dengan sempadan Rusia. Pada 18 Julai 2014, Perdana Menteri Datuk Seri Najib mengumumkan tragedi tersebut dan siasatan bermula. Pada 19 Julai 2014, sebanyak 131 anggota pasukan khas siasatan di Malaysia tiba di Kiev, Ukraine. Namun begitu, pasukan siasatan khas daripada Malaysia tidak dibenarkan masuk ke kawasan kejadian ekoran perang saudara yang sedang berlaku. Pada 21 Julai 2014, kotak hitam pesawat MH17 telah dijumpai dan kotak hitam tersebut dihantar ke Netherlands kemudian ke Farnborough di barat daya London untuk mendapatkan data penerbangan. Jasad mangsa pesawat MH17 juga dihantar ke Eindhoven, Netherlands untuk proses pengecaman. Pada 1 Ogos 2014, Perdana Menteri Datuk Seri Najib tiba di Amsterdam dan Malaysia serta Belanda menggesa pertempuran antara Ukraine dan Rusia dihentikan bagi memudahkan proses siasatan. Pada 22 Ogos 2014, 20 jenazah mangsa pesawat MH17 dibawa ke Malaysia dan pada ketika itu Malaysia mengadakan upacara khas iaitu Hari Perkabungan Negara. Bermula pada 9 September 2014 sehingga 13 Ogos 2015, siasatan masih dilakukan. Pada 13 Ogos 2015, kesudahan pesawat MH17 tidak dikemukakan akibat negara yang terlibat iaitu Rusia dan Ukraine tidak mahu bekerjasama dan campur tangan. Hal ini menyebabkan kes pesawat MH17 sehingga kini masih tidak dapat diputuskan dan keadilan belum dapat dituntut. Oleh itu, kajian ini dibuat untuk mengenal pasti krisis dan permasalahan yang dihadapi oleh Malaysia Airlines dalam menangani isu pesawat MH17 ini dan dalam kajian ini juga konsep SWOT, cadangan serta penyelesaian akan dikemukakan berkaitan dengan isu MH17. Sekian, terima kasih. Hai, saya Muhammad Azrizal. Buatan adalah kualiti yang meningkatkan nilai apa sahaja dengan menjadikannya lebih unik, istimewa dan berguna jika dibandingkan dengan perkara lain. Kekuatan dalam SWOT analisis mengenal pasti ciri dan keadaan organisasi untuk menjadikannya lebih berkesan dan efisien. Melalui analisis ini, ia juga memberikan kemahiran kritikal kepada organisasi untuk digunakan dalam menghadapi waktu-waktu krisis. Setelah terjadinya tragedi MH17, jenama Malaysia Airlines semakin meluas dikenali di serata dunia. Malaysia Airlines juga mendapat sokongan penuh kerajaan untuk mengatasi isu terhempasnya kapal Boeing 777 MH17. Tawaran perkhidmatan penerbangan yang besar secara internasional dan domestik juga menjadi kekuatan dalam menghapuskan krisis MH17. Kelemahan pula merujuk kepada senario di mana keupayaan dan sumber daya lebih lemah berbanding pesaing. Melalui analisis SWOT kedua iaitu weakness, terdapat beberapa ciri-ciri dan kekurangan syarikat Malaysia Airlines dalam mengatasi krisis MH17. Pengurusan kewangan yang teruk menjadikan syarikat ini semakin rumit untuk menguruskan isu MH17. Di samping lagi,
Tambah lagi dengan kos operasi yang tinggi menyukarkan pengurusan isu MH17. Kekurangan pengalaman di antara kaki tangan pegawai menjadikan pengurusan krisis syarikat ini menjadi semakin teruk di samping isu kurang kepercayaan daripada para pelanggan. Assalamualaikum, nama saya Nurabiatul Adawiyah dan saya akan membentangkan tentang peluang dan ancaman untuk krisis penerbangan pesawat MH17. Peluang bermaksud suatu keputusan untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh memberi kelebihan. Peluang untuk krisis ini ialah meningkatkan kehadiran dan nama di peringkat antarabangsa melalui hubungan yang dijalinkan dengan negara lain. Selain itu, mempelbagaikan perkhidmatan mengikut cita rasa pelanggan yang berubah dari semasa ke semasa. Seterusnya, membantu proses pengeluaran dan penghantaran produk selaras dengan perkembangan ekonomi. Untuk ancaman pula, MAS perlu bersedia menghadapi sebarang ancaman akibat daripada insiden yang telah berlaku. Keadaan ekonomi yang merosot mempengaruhi prestasi perniagaan. Hal ini kerana ia mempengaruhi daya beli pelanggan. Pelanggan mungkin berubah arah dan terancam menggunakan perkhidmatan pesawat MAS. Selain itu, peningkatan persaingan antara Malaysia dan negara lain di Asia Tenggara. Kekurangan tenaga yang mahir menyukarkan organisasi untuk menarik bakat dan penggunaan kemahiran yang betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Azrin bin Saidin. Okey, seterusnya kita akan ke pelan risiko dan krisis yang dilakukan oleh Malaysia Airlines. Ketika krisis itu berlaku, Datuk Seri Najib bersama dengan Malaysia Airlines MAS mengeluarkan sidang media untuk memberikan kenyataan rasmi mengenai penerbangan MH17 kepada orang ramai. Ini adalah untuk memastikan konsistensi dan ketepatan penyampaian maklumat untuk mengelakkan sebarang spekulasi atau salah faham yang boleh merosakkan imej syarikat. Spekulasi dan kabar angin boleh memasuki media dan mengubah keseluruhan permainan sekiranya MAS tidak mengeluarkan kenyataan umum yang mengaitkan kejadian itu. MAS akhirnya mengesahkan kehilangan MH17 sejam selepas kemalangan itu berlaku melalui platform Twitter. Oleh itu, MAS menggunakan platform media seperti Facebook dan Twitter untuk mengemaskini maklumat terkini mengenai tragedi tersebut. Ini sangat mencabar bagi MAS yang mengalami dua krisis pada tahun yang sama. MAS percaya bahawa mereka bertanggungjawab terhadap tragedi tersebut. Keluarga mangsa penerbangan MH17 mendapat pampasan penuh dari MAS dan pembayaran kepada keluarga penumpang dan anak kapal penerbangan MH17 yang ditawarkan oleh MAS. Bayaran yang ditawarkan kepada penumpang dan kru kabin penerbangan MH17 tidak sama dengan pampasan yang diberikan untuk pihak lain. Seterusnya, untuk mewujudkan kembali cinta dan kepercayaan, MAS menetapkan strategi kandungan e-perdagangan yang dihubungkan melalui Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan Google+. Langkah ini adalah untuk memastikan bahawa komen negatif dihapuskan dan kabar angin palsu dibongkarkan. Mesej dengan hashtag Stay Strong dengan gambar dua pramugari berpegangan tangan dilepaskan di semua platform sosial media. Mesej pedih mendorong penonton untuk tetap kuat dan percaya pada syarikat penerbangan tersebut. Diikuti dengan video yang dikeluarkan pada 31 Ogos yang bertetapan dengan Hari Kemerdekaan Malaysia yang berjudul Terbang. Dalam video itu, ia menunjukkan seorang budak lelaki yang berusaha membina dan menerbangkan layang-layang tradisional Melayu yang melambangkan kegigihan dan keyakinan syarikat penerbangan itu. Walau bagaimanapun, syarikat penerbangan itu telah mengatasi komunikasi krisis untuk membantu pelanggan mereka dengan menggunakan media sosial sebagai optimism dan solidariti terhadap mereka. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ifan Syafiqah binti Suhaini, nombor matrik 69879. Pada pendapat saya, setiap krisis yang berlaku sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik. Cuma cara untuk kita mengawal dan mengatasinya itu tidak tahu sejauh mana tindakan itu dapat diselesaikan. Jadi, krisis yang berlaku di sini ialah di mana syarikat penerbangan Malaysia Airlines berhadapan dengan tragedi MH17 yang agak rumit untuk diselesaikan dengan baik apabila insiden ini berlaku dan melibatkan di negara lain. Krisis ini perlu dijalankan sehabis baik agar orang ramai tidak tertunggu, terutamanya ahli keluarga mangsa yang ingin tahu pengakhiran krisis ini. Walaupun kita mengetahui kerajaan Malaysia telah berjaya melakukan yang terbaik demi syarikat Malaysia Airlines dalam menangani isu ini, walaupun tidak mempunyai kekuatan di persada antarabangsa.
Sebagai contoh, kerajaan Malaysia telah berjaya berunding dengan puak pemisah untuk mendapatkan jenazah mangsa. Bagi saya, Ukraine sekurang-kurangnya harus dipertanggungjawabkan terhadap tragedi MH17 kerana kecuaian dan kegagalannya untuk memastikan keselamatan hak laluan penerbangan komersial di atas ruang udaranya kerana siasatan yang dilakukan oleh Lembaga Keselamatan Belanda DSB dan pimpinan Belanda Pasukan Penyiasatan Bersama JIT membuat kesimpulan bahawa kapal terbang itu diturunkan oleh buk peluru berpandu permukaan ke udara dilancarkan dari Prorusia, wilayah yang dikuasai pemisah di Ukraine. Situasi ini kita dapat menyaksikan puak bersangkutan masing-masing saling menunding jari. Ukraine menyalahkan puak pemisah serta Rusia dan puak pemisah menyalahkan Ukraine. Jadi, kita boleh lihat di sini bahawa pihak Malaysia Airlines juga agak sukar untuk berhadapan dengan krisis ini kerana tidak dapat membuat sebarang keputusan dan memberi sebarang makluman yang mendalam terhadap krisis ini kepada orang ramai termasuk ahli keluarga mangsa sendiri, melainkan proses menuntut mayat jenazah yang dapat dibuat. Itu juga mengambil masa yang lama dan pengakhiran krisis ini juga sukar untuk diselesaikan apabila melibatkan negara-negara lain. Cadangan saya dalam krisis ini untuk menambah baikkan lagi organisasi Malaysia Airlines ialah perlu mempunyai strategi yang lebih bagus dan berfikiran ke hadapan untuk memastikan ciri-ciri keselamatan perlu ditingkatkan secara drastik. Contohnya, laluan pesawat tersebut selamat digunakan bukan laluan yang diguna pakai untuk tempat berperang yang mempunyai senjata supaya dapat mengelakkan daripada ancaman orang luar terhadap nyawa kru dan penumpang pesawat. Selain itu, pihak Malaysia Airlines perlu mempertingkatkan lagi dari segi teknologi di mana mereka mempunyai alat yang boleh mengesan alat senjata yang boleh mengancam pesawat mereka daripada jauh dan juga mempunyai alat komunikasi yang lebih cekap supaya mereka boleh melalui laluan atau alternatif lain. Ini adalah menunjukkan pihak Malaysia Airlines perlu banyak rancangan sandaran untuk memastikan keselamatan dan kecekapan selari dengan objektif yang mereka mahukan di mana tidak mahu sebarang insiden seperti ini berlaku lagi pada masa hadapan. Seterusnya, organisasi Malaysia Airlines juga harus mewujudkan perundangan antarabangsa di mana organisasi ini perlu kerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk penubuhan sebuah mahkamah khas di peringkat antarabangsa dengan bantuan dan sokongan negara-negara lain untuk mendapatkan keadilan apabila berlaku krisis sebegini. Hal ini kerana keadilan yang sebenar adalah mengheret penjenayah yang bertanggungjawab untuk dikenakan hukuman setimpal berikutan dengan penerbangan Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh dari ruang udara Ukraine. Di samping itu, syarikat Malaysia Airlines juga perlu memantapkan dari segi isu pengurusan krisis. Hal ini demikian kerana tragedi sebelum ini memberi pengajaran kepada negara mengenai betapa pentingnya pelan pengurusan krisis diadakan bagi setiap organisasi supaya mereka tahu bagaimana hendak menangani sesuatu krisis apabila berlaku. Contohnya, kita mengetahui pada tahun 2014 berlakunya dua tragedi di mana pesawat yang dimiliki oleh syarikat Malaysia Airlines iaitu MH370 yang hilang dan juga MH17 terhempas akibat tembakan. Jadi, tragedi-tragedi ini dapat kita lihat bahawa aliran maklumat agak kucar-kacir. Tragedi ini sebenarnya telah mengajar negara pentingnya media dan kewartawanan tempatan diperkukuhkan supaya orang ramai tidak perlu bergantung kepada media antarabangsa seperti CNN, BCC dan lain-lain untuk mendapat maklumat mengenai sesuatu peristiwa melibatkan negara. Ini juga disebabkan menimbulkan sikap orang ramai dan ahli keluarga bangsa sendiri rasa kecewa dan sedih dalam tragedi-tragedi yang berlaku kerana tidak tahu kesudahan krisis ini. Oleh itu, organisasi ini perlu bersatu dengan kerajaan Malaysia tanpa mengira fahaman politik bagi memastikan keluarga mendapat penyelesaian yang boleh menenangkan hati mereka termasuk negara Malaysia juga perlu berbaik dengan negara-negara lain tanpa ada mengundang sebarang kesalahfahaman dari segi politik khususnya supaya tidak ada perasaan dendam agar ini memudahkan negara kita dan negara lain bekerjasama untuk selesaikan krisis-krisis ini pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.